Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat, para tetamu Allah yang dikasihi rahimakumullah, segala puji bagi zat Allah yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki dengan iradahnya sedia kala lagi kita dipertemukan pada pagi ini untuk meneruskan lagi kuliah ilmu kita. Diharapkan pada hadirin hadirat sekalian dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan niat kita dan menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu yang zahirnya dan yang batin. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat berapa? Tajuk apa? Selepas kaulahu mutakalliman. Sifat sandiah. Oh, sifat nafsiyah sudah dah. Muka surat 75. Ini kitab Rumi 75. Siapa pakai kitab Rumi boleh tolong tanda 75. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata musannif, yang kedua yakni daripada 4 pembahagian sifat 20. Yang keduanya daripada 4 pembahagian sifat 20. Sifat 20 tu dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, seperti yang telah diterangkan dalam kuliah kita yang sebelum, yaitu sifat nafsiyah. Jangan lupa sifat nafsiyah, bahagian yang pertama daripada 4 dipanggil sifat nafsiyah. Ada berapa sifat nafsiyah? Ataupun di kalangan ataupun di antara 20 sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala itu, manakah sifat yang tergolong di dalam golongan sifat nafsiyah? Ada satu, yaitu yang pertama, sifat wujud. Sifat wujud, yang mana artinya sifat wujud itu artinya sifat ada. Sifat ada. Kenapa dikatakan ada itu sifat nafsiyah? Apa maksud sifat nafsiyah? Nafsiyah itu bermaksud sifat yang dibangsakan kepada zat. Apa yang dikendaki dengan sifat yang dibangsakan kepada zat? Nafsiyah itu sifat yang dibangsakan kepada zat. Apa maksud sifat yang dibangsakan kepada zat? Yakni sifat yang menerangkan diri sesuatu. Sifat yang nak menerangkan diri sesuatu. Sifat yang menyatakan tentang diri sesuatu. Sifat yang nak menceritakan tentang diri sesuatu. Sifat yang nak menyatakan tentang diri sesuatu. Maksudnya sifat ada ni
Sifat ada. Kita selalu sebut perkataan ada. Jadi ada tu sifat. Namanya sifat apa tuan-tuan? Sifat apa? Nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada zat. Sifat yang nak menunjukkan zat. Sifat yang nak menerangkan zat. Kerana apabila disebutkan ada sesuatu, maka serta-merta tergambar di dalam zihin kita, di dalam pemikiran kita, ataupun dengan serta-merta terbit pada kefahaman kita tentang diri sesuatu yang bersifat ada tadi. Contohnya dikatakan begini. Baik, kita ambil satu contoh lah. Ni apa benda tuan-tuan? Gelas. Semua saya rasa tuan-tuan kat sini ada ilmu tentang makhluk yang ada di tangan saya. Tuan-tuan ada ilmu, ada pengetahuan, ada maklumat tentang makhluk yang ada di tangan saya. Namanya gelas. Diletakkan namanya gelas. Tuan-tuan tahu dia diperbuat daripada apa, bentuknya bagaimana, kegunaannya apa. Dia suatu yang dijadikan, dia ni boleh menerima binasa, dia boleh rosak, dia boleh musnah dan sebagainya. Dia boleh digunakan dengan macam-macam urusan, boleh buat macam-macam benda. Maknanya tuan-tuan ni dipanggil orang yang ma'rifah, orang yang mengenal. Tuan-tuan ada ilmu tentang makhluk, namanya gelas. Bukan sekadar tuan-tuan ni kenal, dah guna dah benda ni. Jadi itu kembali kepada ilmu tuan-tuan lah. Kembali kepada ilmu tuan-tuan tentang makhluk yang namanya gelas. Boleh jadi ada makhluk, ada manusia dalam dunia ni tak pernah jumpa benda ni lagi, ataupun dia belum kenal lagi. Budak-budak ke contohnya, dia tak tahu apa benda. Maknanya dia tidak mengenal. Kalau kita kata pada budak kecil contoh, ambil tu gelas, dia ambil benda lain. Kita tu ambil gelas, dia ambil benda lain. Sebab apa tu? Tak kenal lagi. Dia belum ma'rifah lagi, belum mengenal makhluk yang nama gelas. Baik. Penting contoh tuan-tuan. Contoh penting. Kenapa ngaji tauhid ni nak kena banyak contoh? Nak dekatkan faham. Baik. Jadi apabila tuan-tuan ni ada ilmu tentang gelas, ma'rifah kepada gelas, apabila disebutkan, apabila saya sebut, saya kata bawah meja ni ada gelas. Apa yang dalam pemikiran dan hati tuan-tuan waktu tu? Tuan-tuan nampak apa? Nampak apa? Nasi lemak. Nasi lemak lepas ni. Nampak apa ke? Bila sebut ada gelas serta-merta, maksudnya dalam pemikiran kita, bagi tuan-tuan yang dah mengenal, dah ada maklumat, dah ada ilmu tentang gelas, dia tak akan bertukar dengan benda lain. Nampak diri gelas tu, faham tentang diri gelas tadi tu. Bila sebut bawah meja ni ada, tak nampak apa lagi? Gelas. Bila sebut ada gelas, serta-merta terbayang, tergambar di dalam pemikiran tuan-tuan tentang makhluk yang namanya gelas. Daripada kaca, bentuknya begini, warnanya begitu, dibuat daripada begini, asalnya tiada, dia pula ada tempatnya, boleh dipegang, berpindah-pindah dan sebagainya, yang bersangkut paut dengan gelas tadi lah. Itu kembali kepada sedalam mana, sejauh mana kefahaman tuan-tuan tentang gelas ni. Bagi orang yang ada ilmu tentang gelas, bila sebut ada gelas, serta-merta nampak gelas. Serta-merta nampak gelas. Bukan nampak pada mata, pada pikiran. Serta-merta. Selalu. Kalau orang Kelantan kata selalu. Bila sebut ada gelas, selalu nampak gelas tu dalam pemikiran kita. Bagi orang, bagi budak kecil, jadi budak-budak yang tak ada ilmu lagi tentang gelas ni,
Bila dikatakan ada gelas, barangkali dia nampak bola, boleh jadi dia nampak mainan dia. Sebab tu mengenal tu penting. Mengenal tu penting, mengetahui tu penting. Mengetahui, memahami tentang diri sesuatu tu penting. Orang panggil mengenal. Okey? Dengan sebab itu ada itu dipanggil apa? Sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada diri sesuatu. Dibangsakan kepada diri sesuatu dengan mana? Sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu. Sesuatu tu ikutlah. Kalau tadi gelas, kita buat contoh. Okey, boleh faham zakat tu? Dia ngaji tauhid tak dia laju tuan-tuan. Minta maaf. Dia kena terang begini. Baik, bila tuan-tuan dah faham zakat tu, ada soalan. Soalan dia, apabila saya kata bawah meja ni ada gelas, maksudnya apa yang tuan-tuan dah tahu tentang gelas tadi, itulah yang tuan-tuan pegang dalam hati tuan-tuan. Maknanya apa yang kita faham, itulah yang jadi pegangan. Tuan-tuan pegang dalam hati, ada pegangan, ada kepercayaan. Gelas tu begini, zatnya begini, bentuknya begitu, sifatnya begini dan sebagainya. Baik, soalannya, adakah merosakkan akidah tuan-tuan? Adakah membatalkan iman tuan-tuan? Adakah memurtadkan tuan-tuan? Adakah mensyirikkan tuan-tuan seandainya apabila disebut ada gelas, tiba-tiba tuan-tuan memahami sesuatu perkara yang tidak layak dengan diri gelas tadi? Contohnya bila saya kata ada gelas, bawah meja ada gelas, tuan-tuan memahami, oh, satu benda yang bentuknya bulat, boleh disepak-sepak, boleh ditendang-tendang, contohnya bola. Saya kata bawah meja ada gelas, tiba-tiba yang tuan-tuan pegang dalam hati, oh gelas, oh yang bulat tu, yang boleh tendang-tendang, sepak-sepak, pasing-pasing tu, yang boleh gelecek-gelecek tu. Maknanya kefahaman tuan-tuan tentang gelas tadi salah. Soalannya, rosak tak akidah Islam, iman dan Islam tuan-tuan? Rosak tak? Rosak ke tidak? Tak, rosak naya tuan-tuan. Benda tu tak sangkut paut dengan akidah. Betul? Saya kata di bawah meja ada gelas, tuan-tuan bayangkan gelas ni bola, bulat, boleh ditendang, dalamnya boleh isi angin dan sebagainya. Tak merosakkan akidah. Apa maksud akidah? Pegangan yang betul dalam hati terhadap Allah. Yang saya tanya tadi tentang bola, tentang gelas. Jadi kalau salah pengenalan, salah kefahaman, salah pegangan tentang yang namanya gelas tadi, saya sebut gelas, tuan-tuan i'tikadkan bola, tak merosakkan akidah. Faham tak? Yang sebenarnya yang saya nak sampaikan kat sini, kita ni selalu sebut ada Allah. Betul? Betul ke tidak? Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Apa yang difaham dalam hati sewaktu kita menyebut ada Allah tadi? Apa yang ada dalam hati? Apa pegangan kita? Bagaimana kefahaman kita yang ada di dalam hati tentang Allah bila disebut ada Allah? Kalau macam gelas tadi, bila saya sebut ada gelas, serta merta ilmu pengetahuan tentang gelas tadi ada dalam diri tuan-tuan, dan itulah pegangan tuan-tuan. Tapi apabila disebutkan ada Allah, apa yang ada dalam fikiran, kefahaman dan pegangan tuan-tuan? Kalau macam gelas tadi boleh dibayang-bayangkan, sebab dia makhluk, dia bertempat, dia berbentuk, dia berwarna, dia berjirim berjisim. Betul? Allah berjirim berjisim tidak? Kita dah belajar dah sifat-sifat yang layak ataupun yang tak layak dengan Allah, kita dah belajar. Betul? Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Begini dihuraikan. Kalau ada yang bagaimana? Sedia kala bagaimana? Yang dia katakan kidam, kekal yang bagaimana? Dah belajar dah semua dah. Maknanya
Orang-orang yang dah belajar, dah mempelajari, dah ada pengetahuan tentang zat Allah, dah ada pengetahuan tentang zat Allah, tentang diri Allah. Allah tu zat, apa sifat-sifat yang layak dengan dia, dah belajar, dah diterangkan, dah dihuraikan secara tafsil satu persatu. Kalau kata tidak serupa, Allah tu zat dia, zat Allah tu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa pada pihak mana, dah dihuraikan. Zatnya tidak serupa dengan sesuatu, sifatnya tidak serupa dengan sesuatu, perbuatannya tidak serupa dengan sesuatu. Kemudian sifat dia apa lagi? Wahdaniyah, ketunggalan. Makna zatnya satu, tidak berbilang-bilang. Apa maksud? Zatnya bukan terjadi, terdiri, tersusun daripada bahan-bahan, dengan makna menafikan kam muttasil ataupun kam munfasil pada zat, menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat ataupun perbuatan. Semua dah dihuraikan. Dan apa pula sifat yang tak ada kena mengena dengan zat Allah, yang dipanggil sifat mustahil. Allah ni zat dia, apa yang tidak layak dengan zat dia? Lemah contohnya, buta, pekak, berjirim, berjisim, berbilang-bilang, bertempat, berwaktu dan sebagainya pun dah dihuraikan. Dan apa pula sifat yang harus bagi zat Allah? Memperbuat makhluk atau meniadakan makhluk. Jadi orang yang dah belajar tentang sifat-sifat Allah, dia dah mengenal Allah. Boleh faham saya kat situ? Jadi bila disebut ada Allah, kefahaman tentang Allah tadi, kefahaman, maklumat, pengetahuan yang bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala tadi, serta merta ada di dalam fikiran dan hati dia. Contoh, kalau kita ni orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah, apabila disebutkan ada Allah, serta merta di dalam fikiran dan pegangan kita suatu zat yang adanya sedia kala, zat yang tidak ada permulaan bagi adanya, bukan seperti pahaman yang sesat. Mereka memahami apabila disebutkan ada Allah, apabila disebutkan sedia kala Allah, yang dia faham Allah ni berasal daripada tiada. Baru ni kita ada tengok ceramah video, satu video ada mamak daripada Penang kalau tak silap, mana dia mengatakan apa? Allah tu bukan bersifat sedia kala seperti yang difaham, yang diajar dalam ilmu sifat 20. Dalilnya diambil daripada Quran, huwal awwalu wal akhiru, Allah yang awal dan Allah lah yang akhir. Dia faham awal dalam Quran tu, dia faham awal dengan makna kosong dulu, kemudian Allah tu yang pertama muncul. Ini yang dipaham, itu yang dipaham dengan makna awal tadi. Nampak tak tu? Sebab tu bahaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi menadah kitab, mengaji tafsir Quran, mengaji tafsir hadis dengan orang yang berakidah Wahabiyah, yang berakidah Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, dia akan menterjemahkan Al-Quran dan hadis tadi mengikut pegangan dan akidah dia. Sebab tu selalu saya ingatkan, hati-hati, jangan sebarang pergi mengaji ilmu tafsir dan ilmu tafsir hadis dan Quran. Hati-hati. Kalau saya berakidah Wahabiyah, kalau saya orang yang menolak sifat 20, saya akan mentafsirkan ayat-ayat Quran tadi mengikut akidah saya. Nampak tak? Kalau saya orang yang berakidah ahli sunnah, saya akan mengajar tafsir mengikut akidah saya. Huwal awwalu dengan makna Allah tidak ada permulaan bagi adanya. Bukan Allah itu berasal daripada kosong, kemudian dia muncul, selepas dia muncul dia menciptakan alam. Bukan itu. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu saya selalu tekankan, jangan kalut nak menuntut ilmu ni. Jangan tak sabar-sabar nak jadi alim.
Jangan tak sabar-sabar nak memahami hukum hakam ataupun benda-benda dalam Quran. Bukan tak betul, bukan tak baik, bukan tak bagus. Tak bagus kalau nak pergi tadah tafsir hadis dengan Quran dalam keadaan tidak ada persiapan. Sangat bahaya. Kerana kita tak boleh membezakan orang yang menyampaikan tu tadi, yang disurahkan tadi itu, yang ditafsirkan tadi itu, yang disampaikan itu tadi betul ataupun salah. Kita tak boleh nak bezakan. Sebab tu ramai di kalangan kita yang tamak loba nak mengaji ni, tergopoh-gopoh nak jadi alim, meninggalkan fardu ain. Tauhid tak nak mengaji. Ini fardu ain, tuan-tuan. Ilmu ni bukan ilmu yang fardu kifayah ataupun sunnah. Mengaji boleh, tak mengaji tak apa, bukan. Ini fardu ain, paksaan. Bila sebut fardu, dia paksaan. Wajib. Solat fardu, paksaan. Kalau tak buat, ada bahaya. Tapi kita kalut tengok orang pergi ngaji tafsir, kita ikut ngaji tafsir. Orang ngaji tafsir hadis, kita pergi ngaji tafsir hadis. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau kita tak ada persiapan, itu yang ramai terikut pahaman-pahaman Tuhan duduk atas langit, Tuhan bersemayam di atas arasy, pada malam yang sekian-sekian malam Tuhan turun ke langit dunia. Jaga-jaga, tuan-tuan. Sebab tu bila Tok Guru kata ngaji fardu ain dulu, ngajilah, jangan buat degil, jangan buat kerah kepala. Sebab apa? Fitnah dan musibah dia atas diri kita balik. Huwal awwalu, itu dalil kata dia. Dalam Quran Allah Ta'ala kata dia yang awal. Awal apa, tuan-tuan? Dia cakap ni tadi surau ni tadi kosong tak? Kosong. Siapa yang awal datang? Mamat. Makna daripada kosong yang awal Mamat. Maknanya Allah ni kosong, tak ada apa-apa dulu. Alam ni tak ada apa-apa, tak ada alam ni, tak ada kosong. Allah yang mula-mula ada. Allah yang mula-mula muncul. Rosak tak akidah, tuan-tuan? Sesuatu yang berasal daripada tiada berubah menjadi ada, ataupun sesuatu yang ada permulaan, itu dipanggil baharu. Sifat baharu ni sifat alam. Alam ni bersifat baharu. Kita ni bersifat baharu. Meja ni bersifat baharu. Kerana kita semua ni berasal daripada tiada terlebih dahulu. Kemudian bila diciptakan oleh Allah, kita keluar daripada tiada, berubah menjadi ada. Itu namanya baharu. Jadi kalau Allah berasal daripada kosong kemudian berubah jadi ada, baharu tak Allah? Serupa tak sifatnya dengan makhluk? Rosak tak akidah? Rosak akidah. Sebab tu jangan berani-berani nak dekat-dekatkan diri dengan orang-orang pahaman macam tu. Wajib kita jaga akidah kita, tuan-tuan. Akidah ni wajib jaga. Macam mana nak jaga akidah? Panggil security. Ngaji ilmu akidah, supaya kita faham, supaya kita tahu apa yang layak, apa yang tak layak dengan Allah. Di situ nanti baru kita boleh membezakan mana akidah pegangan yang betul dan yang salah. Bila dah ada pegangan, dah ada kefahaman yang mantap tentang akidah, gilah nak ngaji tafsir apa pun, ngajilah. Kerana di situ nanti kita boleh membezakan. Kalau orang yang mengajar tafsir tadi akidahnya bukan seperti yang kita belajar, kita akan boleh kesan, ini pelik ni. Tuhan duduk atas langit pula, yang aku ngaji sifat 20 maha suci, Allah lagi bertempat. Itu ayat mutasyabihat, tak boleh dipakai zahir, ada takwilan dia. Faham tak, tuan-tuan? Sebab tu dengar cakap Tok Guru kata jangan monyet. Tak peduli. Tak apa ustaz, kita bukan nak ambil yang dia ajar salah, kita nak ambil yang betul-betul je. Masalahnya sekarang kita tak ada ilmu lagi.
Kita belum boleh beza yang betul dan yang salah. Jadi macam mana nak ambil yang betul, nak tolak yang salah, nak tapis-tapis bagaimana, sedangkan penapisnya belum beli lagi. Pakailah, ikutlah, dengarlah cakap tok guru yang ada penapis tu. Dia ada jenis orang mengaji tapi tak tahu adab mengaji. Di antara tanda-tanda orang tak tahu adab mengaji ni apa? Tak taat dengan nasihat guru. Tu kata jangan dia pergi, diam-diam dia pergi. Lenyap dah, tak ada dah. Rupa-rupa dah duduk sebelah sana dah. Ramai tuan-tuan. Ramai. Saya punya pengalaman lah. Banyak yang mengaji sifat 20 ni belum mantap, belum faham lagi. Pergi berani-berani ngaji dengan orang-orang yang ngajar tafsir hadis yang pahamannya begitu, habis dah. Payah nak sembuhkan balik dah. Tuhan duduk atas langit dah. Nak pulihkan pahaman tu payah dah. Bacalah ruqyah macam mana. Ruqyah lah macam mana? Oh, payah sembuh tuan-tuan. Dia tetap kata Tuhan atas langit. Bahaya tuan-tuan ni. Hati-hati. Itu sebab mengenal Tuhan tu hukumnya wajib. Barulah kita tak mudah termakan dengan dakyah-dakyah pahaman-pahaman yang selain daripada akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ini kita tak nak mengaji tapi mengaku ahli sunnah. Tu ahli punah ranah namanya. Tu ahli punah ranah berjemaah namanya. Bukan ahli sunnah wal jamaah, punah ranah berjemaah. Habis. Semua dah iktikad Tuhan atas aras, Tuhan atas aras. Sabarlah tuan-tuan, kita ni sebesar-besar apa masalah yang dekat atas tu ada. Atas apa? Atas pokok. Siapa atas pokok? Siapa atas langit? Ni banyak ni orang kita ni. Dengung-dengung perkataan itu, dengung perkataan makna yang dipaham daripada perkataan orang kita ni ramai-ramai. Mereka beriktikad Tuhan duduk atas lah. Dalilnya mana? Tu tadi cakap. Sabarlah. Kita ni Tuhan tahu, Allah Maha tahu, yang ke atas tu tahu. Atas apa? Biasa tak dengar perkataan tu tuan-tuan? Silap kita pun cakap dulu. Sejak dah mengaji ni pun tak bercakap. Kalau tak dulu, sabarlah, yang ke atas tu ada, yang ke atas tu dengar, yang ke atas tu lihat. Itu bukan akidah kita tuan-tuan. Hati-hati. Itu sifat nafsiyah tadi, sifat ada. Sifat ada ni sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu. Jadi kalau kita salah ilmu, salah faham tentang Allah, maka salahlah kefahaman dan pegangan dalam hati terhadap Allah. Bila sebut ada Allah saja, terbayang yang atas langit. Bila sebut Allah saja, terbayang yang atas langit. Rosaklah akidah. Menunjukkan Allah tu bertempat, berpihak. Faham? Atas bawah tu pihak ke tidak? Atas bawah, dalam, luar, kiri, kanan, depan, belakang tu pihak ke tidak? Namanya pihak lah tu. Yang kata berpihak ni makhluk. Allah Maha Suci dari berpihak. Itu akidah kita ahli sunnah. Yang mengatakan Tuhan berpihak, Tuhan bertempat, bukan akidah kita. Jadi bila dah bukan akidah kita, jangan pakai. Yang berlawanan, bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ni, akidah ni bukan sahaja seperti akidah orang Wahabi tu, banyak lagi. Pahaman yang sesat ni bukan satu, pahaman yang sesat bukan dua, pahaman yang sesat ni banyak. Yang Syiah dengan pegangan dia, yang liberal dengan pegangan dia, betul? Jadi kita ahli sunnah ni, kita kena kenal diri kita dulu betul-betul. Barulah yang datang kepada kita kalau pelik daripada bentuk kita, kita akan tolak. Contoh, kita dah belajar akidah ahli sunnah ni warnanya putih. Jadi kalau datang selain daripada putih, kita boleh tolak. Ini bukan akidah aku. Ini bukan akidah aku. Tak kisahlah Wahabi ke, Mu'tazilah ke, Jabariyah ke, kita takkan pakai. Sebab kita tahu kita warna putih. Ni kenapa pula yang datang ni warna biru pula, yang datang ni warna hijau pula, yang datang ni warna hitam pula. Oh, ini bukan akidah aku, baru kita tak pakai. Tapi kalau kita sendiri pun tak faham akidah ahli sunnah tu bagaimana, apa warnanya, ini yang kita ambil semua. Berasa macam logik je dengan otak itu, kita pun pakai.
Dapat pula yang menyampaikan ni, oh, hafal Quran, hafal hadis, ada PhD, ada master, belajar luar negara, belajar di universiti atas langit. Ni lagi mudahlah kita nak telan perkataan dia. Oi, jangan mamai tu, dia tu dulu mengaji universiti atas langit tu. Dia kata Tuhan atas langit, kita kena pakai. Yang lain-lain semua ngaji kat bawah aja, dia ngaji kat atas. Dia fikir macam tu. Lagi satu jenis ngajar sedap. Betul, tak betul, tolak belakang. Ini kita punya perangai. Masyarakat kita dengar ceramah yang berdentum-dentam, berdentum-dentum, seronok dengar, terus kita kata ni betul. Tu sebab apa kalangan masyarakat kita ni ramai yang terikut pahaman-pahaman yang macam tu. Dia bukan nak tunggu benda betul, dia nak tunggu sedap. Ada surau masjid yang panggil orang-orang yang macam tu, tahu dah pahaman tu, panggil. Sebab apa? Nakkan orang ramai datang masjid dia. Betul tak betul akidah tu nombor 2. Yang penting orang ramai datang masjid dia. Ini pun berlaku juga di kalangan AJK pengurusi masjid surau. Bila kita mentadbir nakkan nama, bila mentadbir masjid nakkan nama, nak orang pandang kita berjaya dalam mentadbir masjid. Waktu kita jaga masjid, orang ramai datang berderu-deru. Sebelum ni orang tak ramai, kita waktu takbir ni ramai. Tu dia tak peduli. Dengar je penceramah tu, kalau pengikutnya ramai, orang suka dia panggil. Nanti dulu bukan situ sahaja tempat tilik. Tilik apa yang disampaikan tu syariatnya betul ataupun tidak, akidahnya betul ataupun tidak, baru panggil. Bukan asalkan sedap, asalkan ramai orang datang ceramah dia. Jadi orang kampung, masyarakat, daripada betul akidah kita bawa masuk, orang macam tu datang dalam masjid kita, dah pada jemaah jadi bengong, jadi gelong, jadi pening dah. Yang kita mengaji hari tu, Tuhan Maha Suci dari berbagai tempat, tapi penceramah hebat malam baru ni, kau perasan tak? Kan dia kata Tuhan atas langit. Yang mana satu dah bengong, nampak tak? Rasanya yang penceramah tu lah, sebab itu dia ceramah sedap tu. Habis dah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hatilah tuan-tuan, akidah ni bukan cerita kecil tuan-tuan. Ni cerita nak bawa balik dalam kubur ni tuan-tuan. Salah akidah, salah pegangan, tuan-tuan buatlah haji setiap tahun pun, sembahyanglah qiyamul lail sampai hujung nyawa, takkan dapat apa. Allah tak terima amalan orang yang rosak akidah. Allah tak terima. Sebab tu kita kena takut, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang boleh membawa menyengutukan Tuhan dengan sesuatu. Hati-hatilah. Sekadar nasihat, nak pakai, tak nak pakai terpulanglah. Wajib kita sampaikan. Baik, jadi hari ini kita nak belajar sifat salbiyah pula. Salbiyah ni apa pula? Bukan kawan kita Salbiyah ni, cik Salbiyah tu, bukan. Lama kan Salbiyah sebelah rumah kita pula, bukan. Sifat salbiyah artinya sifat yang bangsa ternafi. Ternafi itu apa maksud ternafi? Menolak, menidakkan barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Itu panggil sifat salbiyah. Sifat yang menolak perkara yang tidak layak dengan Allah. Tengok contoh nanti sekarang kita tahu, kita faham insya-Allah. Baca dulu. Iaitu sifat salbiyah ada 5. Ada 5. Sifat nafsiyah ada 1 je. Wujud sebutir tu je, dia tak ada kawan. Wujud sebutir tu je sifat nafsiyah. Adapun sifat salbiyah ni ada 5. Mana dia? 5 sifat yang kemudian daripada sifat wujud. Kalau dalam perkiraan kita tu, wujud kidam bakok tu,
5 sifat selepas daripada sifat wujud. Apa dia? Lepas wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu maksud 5 sifat selepas daripada sifat wujud. Jadi 5 sifat yang selepas daripada sifat wujud tu tergolong dalam kumpulan yang kedua yang dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Dan iaitu sifat salbiyah yang pertamanya sifat qidam. Dah belajar, dah huraikan dah. Qidam artinya sedia kala, maksudnya tidak ada permulaan. Baqa artinya kekal, maksudnya tidak binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah dengan segala sesuatu yang baharu, maksudnya tidak menyamai atau tidak serupa dengan sesuatu. Kemudian dan qiyamuhu bi nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, maksudnya tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang lain. Tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang sesuatu yang lain. Itu maksud berdiri Allah dengan sendiri. Dan yang terakhirnya dan wahdaniyah, ketunggalan. Apa maksud ketunggalan Allah? Maksudnya tidak berbilang-bilang. Tuan-tuan perasan tak tadi waktu saya menterjemahkan sifat-sifat salbiyah tadi, ada perkataan tidak, 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 tidak. Perasan tak tadi? Tidak baharu, tidak binasa, tidak berbilang-bilang, tidak berkendak dan tidak berhajat, tidak serupa dengan segala sesuatu. Tidak, itulah yang namanya salbi, menafikan barang yang tidak layak dengan Allah. Yang pertama tadi, kita menafikan sifat baharu. Qidam bahasa Arab, alih bahasa Melayunya sifat sedia kala. Betul? Sedia kala tu apa maksud? Apa maksud Allah bersifat sedia kala? Sedia kala tu apa maksudnya? Yang dikendaki dengan Allah tu sedia kala apa? Adakah yang dimaksudkan sedia kala itu dengan makna Allah telah lama wujud? Allah telah lama ada? Bukan. Bermaksud apa? Tidak baharu. Tidak baharu itulah maksud sedia kala Allah. Menafikan, menolak sifat baru. Sifat baharu, faham dulu baharu apa maksud? Sesuatu yang ada permulaan. Jadi nafikan, tolak. Tidak baharu. Allah tidak baharu. Menafikan sifat baharu, itu dipanggil, itulah dia maksud sedia kala Allah. Tidak baharu, itu maksud sedia kala. Ataupun tidak ada permulaan. Jadi kita menafikan, menolak, menidakkan ada permulaan bagi Allah. Tidak layak Allah nak bersifat dengan ada permulaan, tidak layak, kerana ada permulaan itu sifat makhluk. Jadi kita nafikan tidak ada permulaan ataupun tidak baharu. Itu yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah tadi. Sifat yang nak menafikan perkara yang tidak layak dengan Allah. Jadi kalau macam yang pertama, qidam, erti terjemah Melayu sedia kala, maksud sedia kala Allah tidak baharu ataupun tidak ada permulaan. Yang kedua, baqa, terjemah Melayu, Allah bersifat kekal. Apa yang dimaksudkan dengan Allah bersifat kekal? Adakah kewujudan Allah Ta'ala itu akan memakan masa yang panjang? Adakah itu maksud kekal Allah? Jawabnya tidak. Kerana yang dimaksudkan dengan kekal Allah Ta'ala ialah tidak binasa. Menafikan binasa, menolak kebinasaan pada zat Allah. Kerana sifat binasa itu sifat yang tidak layak dengan Allah. Jadi nafikan tidak binasa. Tidak binasa itu maksud kekal Allah. Ramai yang faham Allah tu bersifat kekal, dia faham apa? Allah tu lama lagi ada. Salah tu. Kalau yang kita faham Allah tu lama lagi ada, sangkut paut dengan masa, lama lagi ada, salah tu. Itu sifat makhluk tu. Maknanya kita dah meletakkan sifat makhluk pada Allah. Kita dah mensifatkan Allah dengan sifat makhluk tu. Kalau yang kita faham kekal Allah dengan makna lama lagi ada, itu sifat makhluk. Sama macam syurga. Syurga kekal tak?
Syurga kekal tak? Kekal. Adakah kekal syurga dengan makna tidak binasa syurga tu? Adakah syurga tidak menerima binasa? Adakah syurga tak boleh binasa? Boleh binasa tak? Boleh. Allah boleh binasa tak? Tidak. Sebab tu kekal syurga lain, kekal Allah lah lain. Kekal Allah dengan makna tidak menerima binasa selama-lamanya. Adapun kekal syurga dengan makna apa? Kewujudan syurga itu memakan masa yang panjang kerana Allah janji tidak membinasakan. Padahal kalau Allah nak binasakan syurga, binasalah syurga itu. Nampak tak beza? Mari ngaji tauhid, mari ngaji. Ngaji tauhid tuan-tuan. Kita tengok orang pergi konsert penuh tuan-tuan. Konsert penuh tuan-tuan. Tak muat stadium. Tauhid, majlis ilmu, tauhid nombor satu, benda nombor satu. Kita ni hidup untuk mentauhidkan Tuhan, mengesakan Allah. Orang tak peduli. Tapi buat maksiat berderu-deru. Berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu orang datang? Puluh ribu dah. Paling murah tiket berapa ringgit? 300. Innalillahi wa inna. Kitab Misbahul Munir baru harga dia mencecah RM8. Kitab Misbahul Munir baru mencecah harganya RM8 baru. Tak sampai 200. Nampak tak tu? Dah memang nafsu ni dia memang minat dengan benda yang membinasakan kita. Na'udzubillah. Kamu akan bersama orang yang kamu idolakan di padang mahsyar besok. Kalau kamu menjadikan ahli maksiat itu idola kamu, mereka lah yang akan menemani kamu menghadap Allah besok padang mahsyar. Jangan harap nak duduk sekali dengan Nabi Rasul, jangan harap nak duduk sekali dengan para alim ulama orang soleh, sebab mereka bukan idola kalian. Jagalah. Nabi dah bagi tahu kan, kamu akan bersama orang yang kamu kasih. Betul? Kalau kamu kasih kepada ahli maksiat, mereka itulah yang akan, kamu akan dikumpulkan dengan mereka lah dalam kumpulan tu lah. Kalau contohnya ada seorang, ada makhluk atas dunia ni dikasih Firaun. Dia idola ni Firaun. Kok mana-mana teringat ke Firaun. Cara cakap pun cara cakap Firaun, macam Firaun. Maka itulah besok dia dengan Firaun lah di padang mahsyar besok. Begitu. Allah malang tuan-tuan. Tu bala-bala, itu namanya bala maksiat. Ni bala maksiat ni lebih bahaya daripada bala bencana alam ni lagi. Allah turunkan, Allah jadikan bala bencana alam ni tujuan nak menegur kita, supaya kita memperbaiki adab, yakni perhubungan dengan Allah jadikan kau marah, Allah jadikan macam-macam supaya kita insaf apa salah kita orang. Yang lupa kembali kepada Allah, yang jauh dekat kepada Allah. Itu hikmah bala alam Allah jadikan, gempa bumi dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Tapi yang nama bala maksiat ni, tu. Bala maksiat ni tanda-tanda Allah nak turunkan bala yang besar. Sebab tu ada setengah tu guru, walau tak berlaku peperangan pun di Palestin tu, mereka tetap ada kunut nazilah juga dalam tiap-tiap solat dia orang. Orang yang tak faham kata apa, bukan ada bala bencana tu, sembahyang solat ada kunut nazilah ni. Dia tak pandang bala tu, dia pandang bala maksi. Betul tak? Berapa ramai orang murtad, berapa ramai orang berzina, berapa ramai orang minum arak, berapa ramai orang, tu bala tuan-tuan. Itu bukan nikmat, tu bala yang mengundang kebencian Allah. Itu lagi bahaya lagi. Sebab tu ada di kalangan mereka tetap ada kunut nazilah juga dalam solat dia. Kita ni bila ada gempa bumi baru kunut nazilah. Sebab pada kita gempa bumi tu bala, maksiat bukan bala pada kita.
Melayu tuan-tuan, majoriti. Kalau dah mak bapak macam tu, anak-anak macam mana? Jadikan contoh lah. Allah, akhir zaman ni mudah-mudahan diberi petunjuk. Nak Allah tegur macam mana lagi? Nak Allah tegur macam mana lagi? Dulu Allah tegur dah dengan bala tak boleh keluar rumah. Mati, bergelimpangan mati, kekejap mati, kekejap mati, kekejap mati, keluar rumah tak boleh. Ni bila dah lapang, bila dah aman, kufur nikmat, berseronok buat maksiat. Jaga, jaga. Allah ni kalau selagi dia sayang, dia akan uji, dia akan tegur hamba dia. Dia akan tegur hamba dia. Jadi musibah ataupun apa kita punya pengalaman 3, 4, 5, 6 tahun yang sebelum ni tak boleh keluar rumah, begini dan begitu, ramai hilang pekerjaan dan macam-macam lah, bunuh diri sana sini, betul? Itu teguran Allah supaya kita perbaiki hubungan dengan Allah. Jadi ramai yang insaf masa tu. Tapi bila Allah bagi balik kelepasan, bagi balik kemewahan, bagi balik pekerjaan, bagi balik keamanan, jaga, lupa dah, buat balik, tunjukkan lagi, jaga. Nanti kita takut Allah tegur dengan ingatan yang jauh lebih berat daripada sebelum ni. Melainkan Allah dah terlalu benci dan meluat dengan kita. Melainkan apabila Allah dah terlalu benci dan meluat dengan hamba dia, Allah akan biarkan dia. Allah akan biar, Allah tak tegur dah, supaya nanti Allah turunkan sekali azab, mati dalam kesesatan terus. Dia kalau dia sayang, dia tegur. Nasihat, mula cakap pada alim ulama, nasihat tak dengar, dia tegur dengan bala. Tak beringat lagi, dia tegur dengan bala yang berat lagi. Tak dengar lagi, tak patuh lagi, dia tegur dengan yang lebih berat lagi supaya insaf juga. Tak mau, Allah akan biarkan. Duduklah bergelumang dengan dosa dan maksiat. Nanti bila berlakunya goncangan kiamat contohnya, matilah dalam kesesatan terus. Mudah kira. Namanya istidraj. Apa nak buat, apa seronok nak buat. Bila Allah dah benci, Allah tak peduli nak tegur-tegur dah, Allah turunkan bala, habis semua, matilah sedang dalam buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Bala ni kalau turun, kambing pun kena. Bukan kata orang kambing pun kena, lembu pun kena, yang tak ada buat dosa maksiat tu pun, sebab dek dosa yang kita buat. Orang semayang pun kena, orang tak semayang pun kena. Bukan bala ni turun pilih-pilih rumah. Kalau bala ni turun pilih-pilih rumah, tak apa. Dalam sekampung tu adalah 2 orang buat benda tak bagus, rumah dia je. Banjir rumah dia je, banjir. Rumah dia banjir, air sampai atap. Rumah dia je. Ya, orang pun pelik, apa pasal rumah dia banjir? Kiri kanan depan belakang rumah tak banjir, rumah dia tengah tu banjir dulu. Pelik tak? Tak apa kalau macam tu. Ini dah habis sekampung, habis setaman, habis sekoryah, dia tak peduli. Jadi jangan mengundang lah. Dalam keadaan saudara mara kita tu, bermandi darah, mati anak bini, hilang tempat tinggal dan sebagainya, kita melonjak-lonjak. Sebab tu nak sabar dengan nikmat ni, bila ada lebih payah daripada waktu nikmat tu tak ada. Allah menguji kita dengan nikmat. Sebut dalam kitab sana, dia kata bila Allah Ta'ala bagi benda yang kita nak, Allah bagi benda yang kita suka, bila Allah bagi benda yang kita mau, nafsu kita nak, aman, nafsu kita nak, betul, aman, sihat, afiat, bebas, ni nafsu nak. Bila kita dapat benda-benda ni, kata ulama, payah kita nak sabar. Sebab tu bersabar atas nikmat tu payah daripada bersabar waktu dapat bala. Kerana bila kita ni dapat benda yang nafsu nak, dia akan melampau batas tadi.
Dia tak boleh sabar dengan nikmat tu, lalu dia gunakan nikmat tu untuk melawan Allah. Waktu dulu, waktu kita ni tak ada nikmat keluar rumah, tak ada nikmat aman, tak ada nikmat bebas, tak ada nikmat macam mana yang ada sekarang ni, ramai tak orang boleh bersabar daripada membuat maksiat? Ramai tak orang boleh bersabar daripada buat maksiat, berkumpul di tempat maksiat, pergi tempat maksiat? Ramai tak boleh sabar? Ramai boleh sabar, sebab dah memang benda tak boleh nak buat. Itulah cara Allah nak menjaga hamba dia. Di antara cara Allah nak menjaga hamba dia, Allah menarik kemampuan. Allah menarik kemampuan. Bila Allah menarik kemampuan tu, itu di antara cara Allah nak pelihara hambanya daripada buat maksiat. Waktu dulu, waktu PKP tu aman, pantai-pantai lengang, semak samun lengang. Kalau kat Melaka tu apa nama tu, Neraka Raya lengang. Tuan-tuan jangan cari dekat Wish pula nak pergi Melaka. Neraka Raya kan tempat lain ni buat Melaka Raya. Tapi situ banyak tempat maksiat situ. Lengang, aman maksiat, betul? Tu sebenarnya Allah nak jaga. Allah bukan naya, Allah nak jaga kita. Jadi di antara cara Allah nak jaga hambanya daripada jatuh dalam maksiat, Allah ambil kemampuan dia. Mulut daripada sihat, Allah jadikan sakit. Selamat mengumpat 2 bulan. 2 bulan tak mengumpat, hilang kemampuan bercakap. Allah jaga lidah dia. Bila sembuh balik, siap sarapan pagi. Sebelum sarapan mengumpat dulu. Dah tak boleh sabar dah. Jadi kita ni dalam bahaya ni. Bila salah gunakan nikmat aman damai ni, kita berseronok dalam keadaan tak ada hormat langsung dengan saudara kita yang sedang ditimpa musibah tu. Ini memang na'udzubillah, tak tahu nak cakap macam mana. Kita takut Allah Ta'ala tegur dengan bala yang jauh lebih berat daripada itu lagi. Tapi kita minta Allah jauhkanlah. Tapi apa yang dia nak jadi, tak ada orang boleh tahan. Pakat-pakat beringatlah, kita ni Muslim mukmin. Biar cara hidup kita ada beza dengan orang yang bukan Islam. Ini kita yang Islam pula lebih-lebih daripada orang bukan Islam lagi. Berapa persen je orang bukan Islam datang konsert tu, tuan-tuan? Semua yang beratur panjang tu, yang beratur dia udah pagi tu, Melayu. Adalah bangsa lain, tapi berapa persen je, tuan-tuan? Nampak tak tu? Mat Allahu Akbar. Orang bukan Islam tak semangat macam tu. Orang yang bukan Islam pun tak bersemangat sampai macam tu sekali. Ni yang pelik ni, orang Islam, orang Melayu yang sembahyang, tapi semangat dia berkobar-kobar nak menyambut program-program yang macam tu. Kalau yang memenuhkan stadium tu orang bukan Islam, itu tak ada masalah dah. Memang keinginan mereka. Ini dah Melayu, sampai yang dalam perut pun bawa sekali. Ambil berkat. A'udzubillah min zalik. Berubahlah. Mudah-mudahan sebelum Allah turunkan bala yang tak tertanggung, baik taubat kembali kepada Allah. Khususnya orang-orang yang ada kekuasaan lah. Orang bawah ni memang dia pantang dihidangkan je. Orang bawah ni pantang dihidangkan je, memang kita punya mahu. Pihak berkuasa lah kena main peranan penting, jaga agama. Kalau orang atas takut kepada Allah, insya-Allah yang bawah pun jadi selamat. Nak pun tak dapat sebab dijaga. Tapi kalau dibukakan pintu-pintu dia, memang sedang molek lah. Dah mengantuk, disorongkan bantah peluk, toto, tilam semua siap. Habis. Dan sebab dinamakan 5 sifat itu sifat salbiah, kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi barang yang tidak layak daripada Allah. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya tidak ataupun bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala,
seperti kidam. Dia nak huraikan. Tadi kita dah huraikan ni, dalam kitab disebut apa? Kidam ertinya sedia. Kidam bahasa Arab, alih bahasa Melayu sedia. Maka makna sedia Allah itu, sedia tu makna sedia kala Allah itu, maknanya apa? Iaitu ialah tidak ada permulaan. Jangan salah faham, sedia kala Allah dengan makna tidak ada permulaan, bukan asalnya kosong. Ataupun bukan baru. Bukan baru. Baru ni mana sesuatu yang ada permulaan. Dan bakok bahasa Arab, terjemah Melayunya Allah bersifat kekal. Apa yang kita faham dengan Allah bersifat kekal? Kekal Allah tu maksudnya apa? Dah lama ada ataupun lama lagi ada? Bukan lama lagi ada. Lama lagi ada tu sifat makhluk, contohnya sifat syurga dan nikmatnya, sifat neraka serta azabnya. Itu kita kata lama lagi ada. Nikmat syurga tu lama akan ada, azab neraka tu lama lagi ada. Maksudnya azab neraka dan nikmat syurga tu bersangkut paut dengan masa dan waktu yang sangat panjang. Adapun kekal Allah bermaksud tidak binasa. Tak binasa, akal tak terima. Ada binasa pada Allah. Selama mana? Selama-lamanya Allah itu zatnya tidak menerima kebinasaan. Itu maksud kekal Allah. Jadi kepahaman kita tu penting sangat-sangat. Maka makna kekal itu tidak ada akhir, ataupun dikatakan tidak binasa. Tak binasa itulah kekal Allah. Bukan dah lama, bukan lama lagi ada. Demikianlah yang tiga kemudian daripadanya. Tiga sifat selepas daripada tu, macam itulah juga huraiannya. Tadi kita dah huraikan dah. Yang dia bagi tadi contoh apa? Kidam dengan baqa. Baiklah, kita teruskan juga. Mukhalafatu ta'lalil hawadis, bahasa Arab. Terjemah Melayu, bersalahan Allah dengan segala sesuatu. Apa maksudnya? Maksudnya tidak serupa. Tidak serupa dengan segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau zat kita ni bertempat, zat Allah tidak bertempat. Kalau zat kita berbentuk-bentuk, zat Allah tidak berbentuk-bentuk. Kalau zat kita berwarna-warni, zat kita ada bahan-bahan, zat Allah maha suci daripada berbahan-bahan. Mukhalafah tak serupa lah. Zat kita, kelakuan kita apa? Bergerak diam. Betul tak? Gerak diam ni sifat kita, betul? Ada yang diam, ada yang bergerak. Salah satu tu wajib. Tak ada orang bergerak pun tidak, diam pun tidak, ada? Pernah tak jumpa? Bergerak pun tidak, diam pun tidak, ada? Salah satu. Jaga pun tidak, tidur pun tidak, ada? Ada kan? Jaga pun tidak, tidur pun tidak, ada ke orang macam tu? Duduk tertengah. Mana ada? Kalau tak jaga tidur, betul? Kalau tak tidur jangan. Dia salah satu tu wajib. Begitu. Jadi bergerak diam itu sifat makhluk. Maka jangan diletakkan Allah itu sifatnya bergerak ataupun diam. Turun naik. Sifat siapa turun naik ni? Makhluk. Dah. Kata Tuhan turun naik, boleh? Bukankah dah menyamakan sifat Allah dengan makhluk kalau turun naik? Ngajilah tauhid, tuan-tuan. Malas nak pergi surau, malas nak pergi masjid, secara online pun boleh mengaji ni jam. Allah tahu akhir zaman ni manusia masanya bukan main sempit lagi lah. Semua nak segera je. Allah nak selamatkan juga, tak nak bagi jahil juga. Dengan kehendak Allah, Allah ciptakan teknologi. Dengan online pun boleh ambil ilmu juga, boleh dapat ilmu akidah juga, walaupun secara online boleh menyelamatkan akidah juga. Kalau betul cara mengajinya, istiqamah, betul gurunya, insya-Allah boleh faham juga ilmu fardu ain.
Kadang-kadang ada tempat tuan-tuan tak ada. Masjid surau ni ada, tapi pengisian fardu ain tak ada. Masjid surau ni dipenuhi dengan ilmu-ilmu fardu kifayah saja. Tafsir, hadis, sirah, ceramah umum, program ini, program itu. Fardu ain tak ada. Tauhid tak ada, tasawuf tak ada, fiqh syafi'i tak ada. Dipenuh dengan program lain. Jadi macam mana ahli qaryah nak belajar? Macam mana ahli qaryah nak belajar mandi wajib? Cucu 24 orang tak? Mandi wajib taknya soh-soh. Nak soh macam mana? Tak ada tempat nak belajar fardu ain. Dalam kitab tafsir tak ada ajar secara detail mandi wajib. Betul? Nak belajar mandi wajib secara detail ni dalam kelas fardu ain. Fiqh syafi'i secara khusus dia akan huraikan. Dalam tafsir hadis bukan tak ada bab maknanya tentang mandi wajib hadas ni, tapi dia tak sebutkan secara detail. Airnya mesti air begini, cara mandinya begitu, niatnya begitu. Jadi fardu ain mesti wajib ada ilmu fardu ain di setiap masjid surau, wajib kena ada. Itu dulu. Barulah ahli qaryah boleh betulkan ibadat, boleh betulkan akidah, boleh bersihkan hati dengan ilmu tasawuf, boleh belajar Quran dengan ada pengajian Quran. Ni dah dipenuhkan dengan program-program yang secara umum macam tu. Dan nanyalah orang awam, nanyalah ahli qaryah yang nak betulkan semayang, nak betulkan puasa, nak betulkan hati, nak betulkan akidah. Tak ada. Jadi mujur dengan kehendak Allah. Allah kehendak adanya teknologi akhir zaman ni, secara jarak jauh pun boleh cari ilmu juga secara online. Alhamdulillah ada 288 orang sedang ikut kuliah kita. Alhamdulillah. TikTok. Boleh follow untuk pakai. Boleh ngaji juga. Alhamdulillah ada ramai makna duk ikut kelas tauhid. Jadi kalau saya pesan nak ikut kelas saya, boleh beli kitab. Maknanya istiqamah, waktu kelas mesti ada. Tapi alhamdulillah tengok dia orang semangat, waktu kerja pun dia orang buka juga. Alhamdulillah, makna boleh juga belajar. Sebab kalau nak harapkan yang persiapan di surau masjid tak tahu dah bila-bila. Maknanya boleh juga ambil ilmu secara online, boleh. Tapi pastikan gurunya betul akidah, betul syariat. Salah guru pun jahanam juga, online tak online pun. Jadi hati-hati. Sebab tu saya kata siapa yang nak ikut kelas tauhid khususnya boleh DM kita untuk dapatkan jadual dan kita masukkan dalam grup. Kita ada grup geng-geng kawan-kawan TikTok ni, tak peduli siapa pun, tak peduli, tak ada bayaran apa pun. Siapa nak ngaji tauhid yang tak pernah belajar ataupun dah belajar tak faham-faham, insya-Allah kita seminggu ada lebih kurang 10-15 kali baca kitab tauhid ni. Maknanya siapa yang nak belajar, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Dapatkan kitab, nanti boleh dalam grup kita akan bagi tahu jadual malam ni kelas apa, kitab apa, kitab tauhid kitab apa. Kadang-kadang Faridah, kadang-kadang Risalah Tauhid, kadang-kadang Misbahul Munir. Maknanya insya-Allah ada peluang nak belajar juga. Jadi bagi orang-orang yang tak boleh nak belajar di luar lah, kadang-kadang dia ada masalah, jaga orang sakit, orang perempuan payah nak keluar, tak ada kenderaan dan macam-macam, betul? Jadi gunakanlah kesempatan yang ada di akhir-akhir zaman ni untuk cari ilmu juga. Tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu fardu ain, tak ada alasan. Tapi kalau tempat kita ada kelas-kelas bertalaki macam ni, afdal yang bertalaki lagi. Dia ada kelebihan lain pula, boleh iktikaf dalam masjid, kaki kita boleh beribadat melangkah dan sebagainya. Tapi kalau dah tak ada, secara online ada. Wajib ngaji secara online. Wajib mengaji secara online. Kalau seandainya di qaryah kita tak ada majlis ilmu yang fardu ain secara bertalaqi, wajib ngaji secara online. Tak mengaji secara online fardu ain, dosa. Sebab tak ada jalan lain dah. Nak bertalaqi di masjid surau tak boleh. Tak ada. Ada masjid sini ada kitab tauhid ngaji, tak ada. Berapa lama dah? 15 tahun tak ada. 15 tahun tak ada kelas pengajian akidah dah. Macam mana orang kampung? Lepas tu panggil pula penceramah yang pelik-pelik, sedang elok dah tu.
Hai, Allahu Akbar. Jadi jangan lepaskan kesempatan, maknanya mengaji. Tak peduli siapa. Kita ada kelas, lepas subuh ada kelas, lepas zuhur pun kita ada kelas, lepas maghrib pun kita ada kelas, lepas isyak pun kita ada kelas. Jadi nak ikut hari apa, pukul berapa yang mana ikut suka. Ada yang tanya, ustaz nak ikut kelas boleh tak? Boleh. Berapa bayaran ustaz? Bayaran dia ada istiqamah. Istiqamah. Ada kitab istiqamah ikut kelas, itulah bayarannya. Boleh mengaji tuan-tuan. Insya-Allah. Ada kitab ni Misbah Muni ni ada dua tempat, 3 tempat baru ulang balik, awal lagi. Makna boleh sempat belajar daripada bawah balik. Macam sini dah nak khatam dah. Jangan lupa Pondok Pening, Kambing. Boleh mengaji tuan-tuan, marilah mengaji. Tak ada pilih bulu siapa-siapa, mai mengaji. Nak mengaji mai. Insya-Allah. Bukan kata pandai dah. Cuba usaha kongsikan apa yang kita Allah bagi faham tu je lah. Banyak lagi guru tauhid yang lain. Tapi yang kebetulan duduk dalam live kita ni, kalau nak mengaji silakan, tafadhal. Falyatafadhalu, mari mengaji. Tak peduli warna biru rambut, warna merah, mata pink, tak peduli. Kita Tok Guru pesan dah, ustaz panggil, ajak orang belajar. Jangan pandang pakaian dia macam mana. Itu bukan urusan kita. Bila mereka belajar dapat ilmu yang berkah, insya-Allah perlahan-perlahan nanti dia orang akan berubah jadi yang lebih baik. Dengan perlahan-perlahan nanti dia sendiri akan tak selesa dengan kemaksiatan dia sendiri. Jadi jangan tengok bab tu sangat. Kalau nak pilih yang kopiah atas kepala, nak panggil mengaji, tak adalah jawabnya tuan-tuan. Sebab ada orang faham belajar agama ni orang baik. Orang baik mengaji. Yang ahli maksiat jangan. Jadi baik dulu baru mengaji. Mana punya ilmu tu? Nak berubah jadi baik ni kena ada ilmu. Macam mana nak berubah jadi baik kalau dalam keadaan tak ada ilmu? Ada yang faham macam tu. Nak belajar agama ni kena baik, kena soleh, kena solehah, kena bertutup likup dulu baru boleh mengaji. Tak kena tuan-tuan, bukan macam tu. Mari mengaji, tak peduli rambut perang, rambut 7 warna, mata hitam sebelah, putih sebelah, tak peduli. Tonggang agak, berjudi, berzina, tak peduli. Itu urusan maksiat. Itu masing-masing dengan Allah. Tanggungjawab kita dengan Allah menuntut ilmu. Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Menuntut ilmu itu kewajipan atas tiap-tiap orang yang beragama Islam, laki perempuan, tak peduli. Ada orang yang faham kata menuntut ilmu kami. Tak, setiap orang Islam, siapa yang beragama Islam wajib belajar. Tak pedulilah arak ke judi ke. Insya-Allah kalau niat dia betul nak belajar kerana Allah, nak baiki diri, Allah akan bimbing dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh nak dekatkan diri dengan Allah, ikhlas nak tuntut ilmu, nak baiki diri, Allah sendiri yang akan bimbing dia. Selama ni berat mana nak tinggalkan botol lagak tu, berat nak tinggalkan botol lagak tu, berat nak tinggalkan dedah aurat tu, berat nak tinggalkan judi tu, berat nak tinggalkan mencuri tu, berat nak tinggalkan air ketum tu. Dengan pertolongan Allah dia akan jadi mudah. Dia akan jadi mudah meninggalkan. Sebab kita ni contoh sekarang yang kita boleh duduk dalam masjid ni semata-mata rahmat Allah. Semata-mata taufik pertolongan Allah. Kalau Allah tak kehendak pilih saya dan tuan-tuan ni duduk dalam masjid, jangan haraplah kita nak duduk dalam tempat yang macam ni. Jangan kata nak duduk sini, nak teringat dalam hati kita Allah pun takkan mungkin tuan-tuan. Jadi ini semata-mata rahmat Allah. Jadi tak mustahil. Cuma Allah nak tengok siapa yang bersungguh. Kan tadi dalam ayat tu Allah kata apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan tolong. Faham di situ? Kalau tak bersungguh, takkan datang pertolongan Allah. Di antara tanda-tanda kesungguhan orang tu nak berhijrah, dia dekatkan diri dengan ilmu. Memang kena paksa dulu. Kemanisan ibadat ni dia takkan datang serta-merta apabila kita buat benda tu. Dia tak sama dengan urusan dunia. Benda-benda dunia hari ni 50 tahun, 40 tahun tak pernah sentuh. Hari ni kali pertama sentuh, hari ni dapat nikmatkan kelazatan dan keseronokan dia. Itu benda dunia. 40 tahun tak pernah jamah yang namanya handphone. Beli, hadiahkan dia, masukkan SIM card, top up siap-siap, downloadkan siap-siap, bagi dia main. Hari tu juga dia akan dapat rasa seronok dan kemanisan dia. Sebab benda-benda jenis macam tu memang digemari oleh hawa nafsu. Tapi yang nama taat, yang nama ibadat ni,
Tak, memang kena paksa terlebih dahulu. Benda wajib tak ikhlas pun kena buat. Benda wajib nafsu tak suka pun kena buat. Itu benda wajib. Benda wajib ni, Ustaz saya tak ikhlas lagi nak belajar mengaji dalam keadaan tak ikhlas. Saya tak ikhlas lagi nak sembahyang dalam keadaan tak ikhlas. Sebab tak ikhlas tu bukan alasan gugurnya kefarduan. Kata ulama, bila kamu tahu, kamu sedar, kamu buat sesuatu amal tu dalam keadaan kamu tidak ikhlas, maka bertaubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ya Allah, tadi aku semayang dalam hati ada riak nak nunjuk-nunjuk. Tadi aku mengajar kuliah dalam hati ada ujub takabur. Aku tak mampu nak lawan. Ya Allah, aku taubat. Ya Allah, astagfirullah, aku taubat. Ya Allah akan ampunkan. Pahala sembahyangnya diberi oleh Allah, sembahyangnya sah, dosanya diampunkan oleh Allah. Nampak tak? Daripada kita kata tak ikhlas kita tinggal, dah bila yang kita akan boleh buat benda wajib ni? Jadi syaitan ni dia pandai menipu, tuan-tuan. Nafsu syaitan ni dikawan rapat. Dia pakat tolong menolong, ta'awanu, nak menyesatkan kita. Dia akan membisikkan benda-benda yang konon-kononnya logik. Buat apa saya nak semayang kalau saya tak ikhlas? Bukankah Allah tak terima? Jadi buat apa kau nak pergi mengaji kalau kau tak ikhlas? Nak tunggu ikhlas dulu. Bila? 30 tahun dah tak datang-datang ikhlas tu ketuk pintu rumah kita. Nak dapat ikhlas ni ibadat. Ikhlas ni ibadat yang bangsa hati. Setiap ibadat ada ilmu. Nak mendapatkan ikhlas mesti dengan ilmu, bukan tunggu kat rumah. Tunggu siapa? Ikhlas. Tunggu ikhlas. Kenapa pula? Saya nak pergi masjid, saya nak pergi mengaji, saya nak tutup aurat. Kalau tak ikhlas buat apa saya nak buat? Ni tengah tunggu ikhlas datang lah ni. 15 tahun dah tunggu, 20 tahun dah tak datang-datang ni ikhlas. Bukan kena tunggu, kena cari. Ikhlas ni kena pergi cari. Mana dia? Dalam majlis ilmu. Ngaji tasawuf, nanti dia akan bimbing kita macam mana nak menghadirkan ikhlas dalam hati. Memang peringkat permulaan memang berat, memang begini dan begitu. Sebab tu bila kita duduk dalam satu kumpulan jamaah yang kawan-kawan suka mengaji, insya-Allah kita ada kekuatan. Nak berhijrah jangan duduk seorang-seorang. Musuh ni terlalu ramai. Yang dengki dengan penghijrahan kita, yang dengki dengan niat-niat baik kita. Bila dalam hati niat nak berubah jadi orang baik, kalau sebelum ni ada 1000 bala tentera yang datang, sebila niat aja nak jadi orang baik, orang soleh, orang solehah, akan beribu-ribu lagi yang datang. Maka dugaannya akan berat. Sebab tu kena duduk dalam jamaah. Ada kawan-kawan tolong nasihat, tolong ingatkan. Kita ni dipengaruhi oleh suasana, tuan-tuan, peringkat iman kita ni. Tengok kawan-kawan kita semangat, kita tumpang semangat. Malah mengaji pun jadi rajin mengaji. Jangan duduk seorang-seorang. Tu sekadar nasihat peringatan ni, mengaji tak peduli siapa pun mari mengaji. Sementara Allah bagi kita umur sihat, ada kemudahan macam ni, mengajilah. Sekali lagi saya kata, siapa nak ikut kelas, nak tahu jadual, boleh DM kita, nanti kita masukkan dalam grup. Jadi boleh ikutlah masing-masing. Saya kerja siang tak? Malam ada kelas. Saya kerja malam Ustaz? Siang ada kelas. Setiap hari sepanjang minggu ada kelas. Kecuali kita ponteng kecuali kita ponteng tu tak ada kelas. Dan bakal erti kekal habis dah. Demikianlah yang 3 kemudian daripadanya. Walhasil, makna ringkasnya, sifat salbiah itu adalah tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan diri itu dengan ternafi, dengan tidak, atau bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, semuanya dinamakan dengan sifat salbiyah. Alhamdulillah sampai situ dah, cukuplah. Tapi saya pesan siapa nak ngaji tauhid, nak ikut kelas, ngaji sungguh. Syaratnya ngaji sungguh. Saya tak ada minta bayaran apa-apa. Ngaji sungguh-sungguh, kena ada kitab, kena ada rakaman. InsyaAllah dalam grup tu ada kawan-kawan kita yang rakam. Rakam ni nanti selepas daripada kuliah macam kuliah subuh ni, ni dia sedang rakam lah ni. Nanti kadang dalam tengah hari dia akan post. Maknanya sebab kawan-kawan tu ada yang dapat hadir, yang tak dapat hadir, ataupun yang hadir tapi tak dapat nak ambil semua. Mustahil kita nak catat semua betul. Ada yang tertinggal, itu guna rakaman tadi tu. Jadi kita pakat-pakat ta'awanu, tolong menolong. Semuanya mudah-mudahan dapat taufik, dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat. Itu niat kita. Lagi pula sebagai usaha nak menjaga diri kita khususnya dan masyarakat kawan-kawan ni daripada terikut fahaman-fahaman yang merosakkan.
Doa-doakanlah, pakat-pakat doakan kita, Allah Ta'ala jaga hati kita. Mudah-mudahan ikhlas dalam apa yang kita buat. InsyaAllah dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keampunannya kepada diri kita semua, mengampunkan dosa kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, semuanya tidak terkecuali. Mudah-mudahan dibimbing, ditegur oleh Allah sebelum kita mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang salih, yang salihah. Allah Ta'ala pelihara keturunan kita daripada terikut kepada ayat terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. InsyaAllah niat betul-betul doa, minta sungguh-sungguh pada Allah, bimbing zahir dan batin kita. Seperti mana yang kita solat, waktu solat tu, waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim, niat dalam hati, ya Allah bimbing zahir dan batin aku ke jalan yang lurus. Bimbing zahir dan batin aku ke jalan yang lurus. Seperti mana kau bimbing para Nabi Rasul, kau bimbing zahirnya, taat zahirnya, taat batinnya, demikianlah tolonglah bimbing aku ya Allah. Tu waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku jalan yang lurus, maksud ni bimbing zahir dan batin aku ke jalan yang lurus ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan syahid sebagai penuntut ilmu. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala janganlah Allah Ta'ala menurunkan bala bencana khususnya dalam negara kita. Kerana apabila Allah turunkan porak-poranda bala bencana, susah kita nak buat ibadat, susah kita nak mengaji macam ni tuan-tuan. Jadi kita minta Allah Ta'ala mengekalkan keamanan dan menimbulkan rasa keinsafan dalam hati masyarakat kita, khususnya orang-orang yang ada kuasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan mereka orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana apabila mereka takut kepada Allah, kita orang bawah-bawah ni pun akan terselamat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita lagi di masa-masa yang akan datang. Salah silap, kekurangan, minta ampun, maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Sama-sama. Boleh baca? Ini boleh. InsyaAllah. Lama sikit minta maaf ya. Apa bang roti canai? Roti. Mi goreng. Mi goreng. Santapan rohani. Terima kasih bang. Allah salli ala Muhammad. Jumpa lagi insya-Allah. Masih jumpa lagi. Sama jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi tak? Online tu. Boleh dah dapat tak dia punya ni? Nanti abang DM saya kejap kan. Saya masukkan dalam grup. Insya-Allah. DM 11. Insya-Allah. Barakallahu fiikum. Insya-Allah. Nanti kita jumpa tu. Boleh? Boleh. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Ni Tarmizi kawan kita ada kat sini ni Tarmizi. Siap dia. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Doa saya baca, mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata. Sabda boleh lagi. Ni Tarmizi. Mana Tarmizi? Ni Tarmizi ni. Alhamdulillah. Dia duduk Kelang sini, dia dapat jumpa. Alhamdulillah. Ni kat Bukit Tinggi sahabat, Bukit Tinggi Kelang. Ni siapa yang dekat-dekat sini bolehlah datang. Surau apa namanya? Hidayah. Surau Hidayah. Surau Hidayah Bukit Tinggi Kelang. Bukit Tinggi. Hujan. Kipas. Jom moh kita pergi sarapan sambil sembang-sembang. Siapa nak join grup, nanti DM saya, nanti saya balas. Nenek dekatnya nombor tu. Ni Mizi ambil Mizi, nombor Mizi, nanti Mizi masukkan dalam grup. Boleh ikut kat rumah sambil santai-santai lepak boleh ngaji. Siapa nak ikut kelas, nak masuk join grup mengaji, ilmu fardu ain lah. Saya bukan ngajar ilmu tinggi-tinggi dak fardu ain je. Memang taruh cadang untuk kawan-kawan yang baru nak belajar. Boleh join, tak ada bayaran apa. Bayarannya istiqamah ngaji, sungguh ngaji, kena beli kitab, tu je lah. Kemudian rajin buat catatan macam tu.
Kita ngaji sama-sama, insya-Allah, ulang kaji sama-sama, muzakarah sama-sama. Mudah-mudahan Allah bagi ilmu manfaat, insya-Allah. Boleh. Siapa nak ni DM saya, DM nanti saya bagi nombor handphone saya, nombor WhatsApp saya, nanti saya akan masukkan dalam grup, insya-Allah. Ataupun ni siapa admin, moderator, boleh DM moderator, insya-Allah. Susuraya ke? Mana Susuraya? Tidur. Apa tu dalam, buka tak online? Dia sebut WhatsApp dia kena block, tak boleh nak pin, tak boleh nak ni. Oh, dah tak boleh pin. Lepas tu dia kata komen Jasmine kena block, Kak Nah semua kena block. Saya tak boleh download, kata Kak Su pin komen Kak Nah, pin komen Jasmine. Tak dapat, tak keluar. Oh. Baik. Dia tak boleh sebut tu. Tak boleh sebut dalam tu, kena block. TikTok pun tak ada diorang ni. Macam mana diorang ni nak laju? DM dia tak boleh sebut yang hijau tu. Tak boleh sebut yang hijau ni kat dalam ni. Nanti dia ada kena langgar undang-undang dia, dah kena block. Siapa nak ikut kelas DM DM, nanti saya masukkan dalam grup hijau tu. Dia tak boleh sebut. TikTok ni dia cemburu kuat. Dia cemburu kuat. Nanti kita masukkan dalam grup DM kita. Mari bang. Nasi lomak ni, sahabat men. Jemput makan, bismillahirrahmanirrahim. Nasi lomak daun pisang. Mana ni? Mana ni belakang? Jauh DM siapa nak join grup ngaji, DM. Percuma. Ni pakak-pakak ngaji. Pakak-pakak ngaji belakang. Amin ya. Yang berhampiran surau Hidayah Bukit Tinggi Kelang boleh datang sini. Ini dia punya juadah dia, masya-Allah. Mari tengok sikit. Garipap. Garipap. Jangan main-main. Nasi lemak. Ini dia ahli-ahli. Tunggu dari TikTok ni. Yang mana tak TikTok belakang. Mari pakak-pakak datang sini. Yang dekat Kelang boleh datang sini, insya-Allah. Masuk dalam grup, dia tahu jadual. Kami makan dulu. Tak telur. Boleh. Lama tak makan azab ni. Ni nasi lemak mana ni bang? Yang biasa dulu. Yang dulu. Lama dah tak makan lemak. Yang nak ikut DM DM nanti kita masukkan. Boleh DM tu. Boleh DM tu. Tu. Boleh DM dia. Nanti dia akan masukkan dalam grup. Boleh DM. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan ni semalam pergi kelas kajang malam. Wah dah tu kami lambat, kat pukul 8 baru sampai. Hujan jam Betul. kita. Dah mana-mana jalan ni bawang. Lepas ni pindah jalan lain, tukar jalan lain kata ada. Dari mana? Dari Melaka? Daripada TDDI. Jarak 30 km je. Tapi dah hujan malam, petang hujan jam. Kat pukul 8 sampai. Dia kalau tempat hujan dia beritahu kan tempat tu banjir ke. Kalau jalan-jalan blok dia beritahu. Apa ni beritahu? Boleh. DM. Nanti kita masukkan dalam grup. Zaman Apa nak join DM. balik pukul 4 kena balik pada KL.
Lewat-lewat 4.5. DM Azman pun boleh. 5 lewat. Azman pun boleh. Azman ni. Azman ni. Daripada airport. Azman boleh DM Azman. Kak Nam ni, Kak Nam tak ada. Aku berhenti kat Pasada Plus tu. Sembahyang maghrib. Tak boleh Siapa jalan. nak join grup kelas ngaji Padu Ain, Dia jalan lah macam percuma je, tak ada bayar apa-apa, boleh DM. Nanti kita masukkan dalam grup. Ni Azman ni. 6.5 1 jam daripada Arda Masara tu. Boleh. 6.5. Selamat. Terima kasih. Siapa DM siapa nak join siapa nak join grup kelas mengaji Padu Ain, free aja. Boleh DM, nanti saya masukkan. Keluar maghrib aku sampai rumah apa? Pukul 9. Lepas maghrib daripada Subang tu, daripada Pasada Plus tu sampai rumah pukul 9. Pasal tu. Maknanya kita tak gerak. Azman type sikit, nanti saya pin. Azman tolong type jap. Siapa nak join DM? Siapa nak join DM Azman? Aku tak boleh bayangkan orang bagi pergi kerja. Saya boleh pin komen. Saya boleh pin komen. Petang tak dengar lagi. Mana tanya orang pergi kerja balik kerja Subang Jaya, USJ belakang tu rumah semua dah Boleh. kan? Hafiz, sila Hafiz. Mana masuk kena balik ke maghrib. Mana Azman tadi? Sampai ni balik pun balik lah. Aku baik